Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Kuala Lumpur, dan malam ini saya ingin melihat kepada cabaran alam di selatan Lautan Hindi. Ini kerana kita bermula dengan mendengar ada dua objek. Kemudiannya 2-3 hari lalu naik kepada 122 objek. Dan hari ini kita diberitahu satelit dan cerapan rakan kita, jiran kita di utara iaitu Thailand melihat hampir 300 objek. Dan ada persoalan yang dilontarkan kepada Astro Awani, kalau sebegitu banyak objek, kenapa tidak ada yang boleh ditemui oleh pasukan mencari dan menyelamat ataupun SAR? Oleh itu saya ingin memberikan konteks dan latar belakangnya bagaimana cabaran alam di situ. Malam ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Cik Abdul Rahim Mohamad. Terima kasih banyak kerana datang, Prof. Pensyarah Program Sains Laut Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam, Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Di talian nanti kalau ada rezeki kita akan bersama Dr. Anon Snivong, Pengarah Eksekutif Agensi Maklumat Geo dan Pembangunan Teknologi Angkasa Thailand. Dan oleh itu saya rasa saya diberitahu oleh saudara Zul, Dr. Anon Snivong sudah di talian. I would like to say hi to Dr. Anon Snivong. Hi, Dr. Anon. Good evening. Yes. Yes. My colleague has earlier in the day spoken to you on the finding from satellite data. But if you can recap, because there's a lot of hope now since we've been getting a lot more images of objects floating in the south of the Indian Ocean. And to date, I think today, we heard from the French the day before that it was about 122 things that they are looking at from the data from the satellite. But yours, the Thai satellite, seems to have an even bigger amount of objects. So if you can please scope out for us what exactly should we hope to get from here? Because, for example, would the Thai satellite have a better resolution and better luck at getting images uninterrupted by clouds? So what's the difference from the other satellites before? Oh, okay. In terms of resolution, we may not be better, but it may be because we believe that these objects, no matter what they are, because at the moment we cannot really confirm or identify exactly what they are, but it seems that they are distributed in a very wide area. Actually, in the scene, in our image scene, which is about 25 by 25 square kilometers, we believe that those objects may be distributed even beyond the frame of our scene. So it is possible that we only capture part of the whole mass. So the number depends on whether the image is lucky enough to get large amount of those objects. And secondly, the cloud is one of the problem, because our image were taken on Monday when the cloud was low, and it was a Monday morning. It is early morning time in the southern hemisphere in that longitude. So its cloud is quite good. But we heard from news from Australia that since Monday, Tuesday, Wednesday, the weather was very stormy. Yes. And that's why the search the aerial search team have to abandon the operation for a few days. Then cloud is definitely the big problem. So it's a matter of luck at the moment if we could identify or we could get it or not. But we hope that this will provide a more clearer target for the aerial search team to work on over the next few days. Doctor, it's very relatively close if you compare to the whole big swath of the southern side of the Indian Ocean, about 200 kilometers away from where the French satellite, the Airbus satellite, have detected something before. So, scientifically, do you think it might be related? There's a chance?
There is a chance, but it is very difficult to estimate whether it's the same object or not. We hope that to get more of the images and not just only from our own satellite, but will be from other satellites. Tonight we will downlink another image that will already been taken in that area today. So we will try to process and to see if we can get a better data or not. All the best to you and your effort, and thank you so much for you and the rest of the team in Thailand for helping Malaysia out in trying to find MH370. Thank you so much, Doctor. Yes, thank you very much. Thank you. On that. Thank you. Yes. Saya nak pergi ke rehat dahulu, tapi mungkin kita satu jawapan ringkas saja, Prof. Pandangan kasar tentang kalau sudah beberapa satelit, 4 sekarang ini, yes, betul. Dan melihat pada mungkin jauhnya 200 atau 500 km, tapi ini selatan Lautan Hindi yang bukan laluan utama perkapalan dan sebagainya. Dan jika ada sebegitu banyak objek, secara saintifiknya tentunya ia memerlukan pemeriksaan dan memberikan kita panduan dan petunjuk. So itu memang betul. So ada 2-3 satelit menunjuk perkara yang sama. So saya rasa ini dah boleh dikatakan 80%. So confirm. So not 100% yet. So 80%. So at least kita kalau boleh, why not kita katakan actual, ada more on kepada actual. Dapat pegang objek itu supaya untuk menjawab persoalan daripada waris-waris penumpang. Prof, saya perlu kita nak berehat dahulu, tapi apabila kembali saya nak balik kepada cabaran alam di situ, dan kemudian kita bincangkan walaupun ada beratus objek sekarang ni kalau kita campur semuanya, tetapi kenapa sukarnya untuk kita dapat pegang walaupun satu oleh SAR dan pasukan SAR, itu kita bincangkan selepas ini. Apakah cabaran alam sekitar di kawasan selatan Lautan Hindi itu, malah ada yang mengatakan sekarang juga di utara Southern Ocean ataupun Lautan Selatan, dan saya ingin memetik satu rencana yang ditulis oleh James West. Beliau menemubual 3 saintis yang semuanya ada kepakaran di kawasan selatan Lautan Hindi itu, yang mengatakan bahawa kesimpulannya, kalau kita usaha mencari dan menyelamat ini berlaku 30-40 tahun dulu, mungkin lebih mudah. Kita cabarannya sekarang lebih tinggi kerana perubahan iklim dunia telah menyaksikan terdapat beberapa peningkatan ataupun herotan kepada angin dan arus di kawasan ini. Itu yang saya nak minta Profesor Dr. Cik Abdul Rahim Muhammad terangkan kepada kita, kerana kalau saya memulakan dengan arus sahaja pun, antara arus yang paling mempengaruhi iklim dunia dikatakan ada di kawasan itu, circumpolar Antarctic circumpolar current misalnya. Jadi kalau mungkin Prof boleh mencerahkan kami tentang perkara itu. Of course di kawasan di selatan ni memanglah kawasan yang mencabar. Dari segi perubahan alam, of course lah semua dunia akan mengalami perubahan alam. Sama ada di northern kita pun, itu kita bincang balik di northern di Arctic sekalipun, dan sekarang kita berbincang di southern, iaitu Southern Ocean, isu juga mengalami perkara yang sama, iaitu dia dipanggil perubahan alam, ataupun sekarang ni iaitu ice jadi melting. Dan ice melting kita akan lihat pada sama juga pada teorinya akan meningkatkan kedalaman air, iaitu dipanggil ketinggian air akan meningkatlah. So itu satu cabaran, dan cabaran yang lain juga perubahan alam, iaitu musim yang tidak menentu. Musim tidak menentu, iaitu dari segi kita tengok di sana ada 4 current yang mempengaruhi kawasan itu, mempengaruhi kawasan berkenaan. Iaitu sebagai contoh Southern Equatorial Current, North Equatorial Current, West Antarctic Current, dan juga Antarctic Circumpolar Current. So itu current ataupun yang memengaruhi sistem itu sendiri. So bagaimana sama juga jika kita lihat dari segi cabaran yang lain, saya nampak iaitu untuk mendapat kotak hitam tu. Sebab kita tengok dari segi
topografi. Okey. Mengenai topografi ini ada pengalaman kawan-kawan saya yang buat kajian di sana daripada US dan sebagainya dalam program ODP Ocean Drilling Program. Of course mereka melihati kawasan berkenaan memang kita lihati mendapati topografi mereka kalau bahasa Melayu bagi jurang ataupun trench yang banyak. So that means ini akan pada masa sama jika kotak hitam itu jatuh ataupun jatuh ke dalam lautan, untuk mendapat itu saya rasa memerlukan peralatan atau memerlukan teknologi yang terkini. Malah yang lebih lagi supaya sebab ke dalam laut yang dari kedalaman 8,000 atau 3,000 meter memang itu sukar untuk memperolehi, terutama masuk dalam jurang pula. Dan kita tahu di dasar, terutama di Southern Ocean ni, Indian Ocean ni mempunyai trough dan dan juga trench yang banyak. Dan bersama kita tengok bottom current agak kuat. Dan pada bottom current tadi ataupun dipanggil turbidite current akan membawa sedimen dengan satu gerombolan yang banyak, lebih 1 meter ketebalan akan masuk ke dalam trench. Dan jika kotak hitam berada dalam trench, of course, saya rasa agak malang untuk kita membelinya. Kenapa? Kerana setengah lautan tidak terlalu banyak arus di dasar. Ya, betul. Kerana ia lebih semakin hampir ke permukaan atas dan gerak situ. Ya, tapi kalau saya baca tentang circumpolar current, arus yang mengelilingi Arktik ini yang begitu kuat di lautan selatan tapi juga mempengaruhi sedikit di lautan Hindi, dikatakan water column itu atau isi padu air yang bergerak bersama itu kadang-kadang di antara 1.2 hingga 2.5 batu tingginya, dan ia bergerak membawa arus yang sejuk dan itu memberikan cabaran sendiri kepada arus dan pergerakan arus walaupun di dasar. Jadi macam mana? Adakah itu bermaksud ia bergerak daripada bawah ke atas atau bagaimana? So dia current tadi dia ada dua, iaitu hanya bergerak di atas pun ada di permukaan. Dan di permukaan kita saya cuba relate sedikit bagaimana perubahan current di atas mempengaruhi kandungan produktiviti ataupun dipanggil kekayaan di permukaan. Jika kita lihat dari segi kita lihat di lautan selatan, yang kita sekarang ni berbincang Hindi, lautan Hindi selatan, lautan Hindi tadi, dan dia berhampiran dengan Southern Ocean. Southern Ocean tadi dia memanglah lautan yang kaya dengan plankton dan sebagainya. Dan terutama di permukaan tadi. So that mean apabila kaya di permukaan tadi, so that mean memang itu dari segi arus juga disebabkan daripada sebelah selatan, sebelah barat tadi, dan juga dipengaruhi oleh Antarctica circumpolar tadi. So itu membawa sekali hanya di permukaan dan di bawah pula, di dasar pula, disebabkan topografi berbeza. Yang cakap tadi yang ada lurah dan ada bahasa Inggeris trench dan trough yang begitu banyak. So ini memperkuatkan lagi bottom current yang kuat. So itu membawa berbagai-bagai sedimen, panggil slot atau sedimen ke dasar ataupun ke bahagian lebih dalam lagi. So itu yang terdapat. Dalam artikel James West kata tu, dia kata Antarctic circumpolar current tu membawa 130 juta cubic meters of water per second menuju ke timur. Dan itu yang paling kuat di dunia berbanding dengan seperti Gulf Stream 40 million. Dan kita tengok juga dia pergerakan di bawah Arktik, di bawah tadi, iaitu di bawah Antarctica tadi, iaitu pergerakan sama juga yang berlaku untuk Southern Ocean. Sama. Itu yang menyebabkan di atas itu bila cuaca tidak menentu, ombaknya tinggi dan menyebabkan apapun puing ataupun sepihannya ada sukar dikelihatan. Dan di bawah itu kalau ada pun mungkin, kalau punya jatuh, ia tidak akan mungkin duduk tetap. Kalau arus itu menolak, ia akan bergerak. Itu ringkasan tentang arus. Tapi kita juga perlu melihat angin di situ kerana dalam usaha mencari penyelamat ni, pesawat udara begitu penting sekali untuk pandangan mata kasar dan lokasinya itu. Dan kita tahu angin di kawasan ini juga, hemisfera selatan ni berbanding dengan kawasan di hemisfera utara misalnya, ada pergunungan Andes dan sebagainya untuk memperlahankan angin. Tapi di kawasan ini, di selatan lautan Hindi dan lautan selatan ini, tak ada daratan. Jadi dia terus berlalu tanpa ada halangan, dan itu menyebabkan angin itu lebih deras. Itu kita bincangkan selepas ini.
Anda masih menonton agenda awal ni dan kita masih membicarakan tentang usaha mencari MH370. Biarpun 20 hari, biarpun 30 hari, Astro Awani akan terus menelusuri cerita ini untuk sampai ke akhirnya. Dan penemuan itu yang kita cuba bincangkan dan kita cuba bayangkan dan cuba lakarkan malam ini. Bagaimana cabaran alam di tempat lokasi, beberapa objek sudah pun kelihatan, ratusan sebenarnya jika kita campurkan dengan apa yang dicerapkan oleh satelit negara jiran kita Thailand. Dan tadi kita bercakap tentang arus di permukaan selatan Lautan Hindi dan juga di bawah itu, kerana ia juga akan mempengaruhi apa pun yang berada di dasar lautan, termasuklah jurang dan sebagainya. Tapi saya nak gerak kepada tiupan angin juga di kawasan ini, kerana ia begitu hampir secara relatifnya dengan Antartika. Dan di Antartika itu memang ada cuaca ekstrim. Kita tahu catatan paling sejuk di dunia pun di Antartika. Angin yang bertiup, dan sebabkan tidak ada daratan di kawasan itu, sebab itu saya masih ingat Kapten Nick Huzlan, Datuk Kapten Nick Huzlan mengatakan it's the most lonely place on earth. Ada sebabnya, kerana daratan tidak ada di situ, jadi angin itu bertiup tanpa halangan. Jadi mungkin Prof boleh cerahkan kami tentang angin pula. Tadi kita bercakap tentang arus. So dari segi tiupan angin, of course lah kita melihat macam saudara kita cakap tadi, memanglah dia juga pengaruhi dia disebabkan oleh monsun. Monsun tadi, so dia directly sama ada monsun daripada monsun timur laut dan monsun barat daya. So itu dan juga satu lagi perubahan juga yang berlaku, iaitu masa musim winter tadi. So sebab dia dipengaruhi di bawah Southern Ocean tadi. So ini faktor yang akan mempengaruhi tiupan angin tadi. So dan juga akan mempengaruhi ketian ombak yang akan berlaku pada masa tertentu. So itulah yang wujud yang terdapat di kawasan berkenaan. So ditambah dengan current tadi. So itulah menyebabkan, dan tambah dengan topografi lautan tadi yang menjadi lebih sukar lah. Prof, ini yang Zul dapatkan daripada YouTube ketika musim sejuk di Lautan Hindi itu. Dan kalau begitu pun ombaknya, itu yang menyukarkan kita nak memadankan di antara lokasi yang diberikan oleh satelit dengan lokasi yang perlu dicerapkan oleh pesawat terbang seperti Charlie 130 dan sebagainya, dan juga kapal misalnya. Jadi bagaimana peranan teknologi untuk membantu kita dalam hal ini, Prof? Kerana kita tahu cabaran arus ada, cabaran ombak, cabaran angin, dan cabaran cuaca, angin siklon ke ataupun taufan dan sebagainya. Jadi bagaimana teknologi boleh membantu kita merapikan lagi kajian ini? So dari segi teknologi, kita bukan hanya dari segi teknologi, dari alat itu sendiri, itu teknologi yang kita bina ke sana. Okey. Sebagai kapal yang sesuai. Kapal yang sesuai ke sana, dan apabila kita dapat lokasi daripada satelit yang betul-betul actual, ataupun 2-3 yang kita dah kata point out, katakan 3 lokasi yang kita point out, dan kita pergi dengan kapal dengan facilities yang merapi, yang cukup, yang boleh ke sana. Even pengalaman kawan saya pun yang mengikuti ODP Ocean drilling program di lautan Hindi Ocean pun, mereka insyaAllah dapat sediment core yang hampir 6-7 meter panjangnya. So that mean kita ada kapal yang berkenaan. So at least kita memerlukan kapal berkenaan. At the moment, kalau saya cakap kat Malaysia, rasa dari segi, mungkin saya tak ada, mungkin dari segi penonton ada, tahu di mana kapal-kapal itu yang kerajaan Malaysia boleh gunakan, ataupun dengan kerjasama, dengan kerjasama dengan agensi macam China, Korea ataupun Jepun, US sebagainya. So mereka mempunyai kepakaran berkenaan, kapal berkenaan untuk mencari. Saya rasa itu tak ada masalah bagi saya nampaklah dari segi hubungan kita cukup ada. Prof, kalau kita Google pun Selatan Lautan Hindi ni tak banyak makalah, tulisan dan kajian yang keluar. Jadi bagaimana kajian yang ada tu, bagaimana yang Prof dah dapati? Kajian yang saya ada tu mana kajian yang mempunyai kapal yang agak dia macam saya berkata Ocean Drilling program itu yang spesifik, yang dibuat khas ke sana. Dia proper ke sana. Maknanya kami deep sea, kami ambil sampel di dasar laut menggunakan alat naik sedimen yang hampir 6 meter ataupun 7 meter, 10 meter dan lain. So itu mempunyai kapal yang spesifik yang betul-betul untuk deep sea. Kenapa kawasan ini tidak banyak dikaji, Bro? Even ada dikaji,
Ada dikaji. So, kawan saya macam di US, di India, mereka ada buat kajian. Tapi memang jika compare coastal water, of course lah. Coastal water lagi banyak compare dengan di sana. Deep water tadi. So dari segi kita tengok dari segi, saya nampak dari segi unsur mineral agak mereka belum pergi mencari lagi. So, ada juga mineral sebagai contoh iron, manganese nordu dan sebagainya. So mereka masih mencari-cari lagi. So itu. Dan mereka sekarang pergi ke bahagian ke Antartika untuk mencari sumber-sumber asli tadi. Tapi kalau saya tengok, kalau kita Google akan keluar Kerguelen Island yang Perancis dulu kurun ke-18 dah pergi. Dan penghuninya cuma saintis saja. Mungkin 50 ke 100 pada satu masa. Jadi mungkin inilah pertolongan yang kita perlukan kerana mereka sudah biasa dengan kawasan itu. Ya, betul. Itu yang bagi contoh, itulah salah contoh yang saintis yang biasalah. So contoh kan US pun daripada Europe whatever lah. So untuk membantu kita dalam usaha ini. So, pada pandangan Prof, dengan cabaran yang semua ada, dengan meneliti kajian telah pernah dilakukan dan juga dengan teknologi yang ada, harapan kita untuk menemui. InsyaAllah saya rasa boleh. Saya rasa boleh. Kita boleh gridkan, petakan dan sedikit demi sedikit. Tak apa, hari ini cuaca tak baik, besok kita pergi lagi. Boleh. Saya punya pandangan. Lambat laun. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Dengan teknologi moden yang ada dan kita pertolongan dari sahabat-sahabat kita dari negara-negara maju dengan hubungan kerajaan Malaysia dengan rapat dengan mereka, InsyaAllah saya rasa dapat dapat. Keupayaan itu ada, kepakaran itu ada, cuma nak memerlukan kesabaran dan masa. Kerana cabaran alam itu kuat di sini. Terima kasih banyak kepada Profesor kerana datang pada malam ini. Itu tadi Profesor Dr. Cik Abdul Rahim Mohamad daripada UKM. Anda boleh menghantarkan pandangan anda sendiri kerana saya rasa banyak kepakaran yang ada dalam masyarakat kita, dan jika kita gabung jalinkan, kita tidak tahu, mungkin ia akan membawa sesuatu yang produktif. Jadi hantarkan pandangan anda kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Instagram, Facebook, Twitter, ataupun terus ke laman sesawang.astroawani.com, ataupun terus muat turun aplikasi Muda Alih iOS dan Android, dan anda boleh melihat dan menonton secara langsung di gadget Muda Alih kegemaran anda. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi. Thank you so much, Prof.